Hai, salam sejahtera semua. Hari ini cikgu akan terangkan tentang bab 2, yang mana bab 2 tajuknya nutrisi dan teknologi makanan. Okey. Jadi pertama sekali kita lihat apa yang akan kamu belajar pada hari ini. Subtopik yang pertama 2.1 tentang gizi seimbang dan juga nilai kalori. So untuk subtopik ini, okey, kamu akan belajar 3 perkara. Yang pertama, memerihalkan gizi seimbang. Kedua, menjalankan eksperimen untuk menganggarkan nilai kalori dalam sampel makanan. Tetapi untuk ini hanyalah secara teori. Kemudian yang ketiga, mewajarkan kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Okey, kita cek. Yang pertama sekali, kamu kena tahu apakah maksud gizi seimbang. Okey. Jadi gizi seimbang ini dia merujuk kepada pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh seseorang dan dalam kuantiti yang betul. Okey, maksudnya apa-apa makanan kamu itu di dalam hidangan tersebut mengandungi semua kelas makanan yang penting. Ini rasanya kamu sudah belajar kan? Kita ada kelas protein, karbohidrat, lemak, kemudian kita ada mineral, serat, dan juga air. Bagaimana contoh gizi yang seimbang? Ini salah satu contoh dia. Jadi kalau kita lihat dalam hidangan ini, kita ada karbohidrat, kita ada sumber protein dan lemak, kita ada sumber fiber yaitu serat dan juga sumber vitamin. Satu lagi contoh, mungkin ini kadang-kadang makanan seharian kita. Kita ada karbohidrat tadi. Ini adalah sumber protein dan juga lemak. Ikan mengandungi lemak kan? Dan juga sumber untuk fiber dan juga vitamin. So ini yang kita panggil sebagai gizi yang seimbang. Okey, apa yang berlaku apabila kita tidak mengamalkan gizi yang seimbang? Okey, so boleh berlaku satu keadaan malnutrisi. Malnutrisi ini dia merujuk kepada keadaan yang mana berlaku kelebihan ataupun kekurangan mana-mana kelas makanan. So malnutrisi ini bukan bermaksud seorang itu tidak cukup makan. Ada masa dia cukup makan, tetapi mungkin kekurangan kelas-kelas makanan yang tertentu. Gizinya tidak seimbang. Sekarang kita lihat apa kesan, apa masalah kesihatan yang boleh ditimbulkan oleh malnutrisi tadi. Jadi kita ada beberapa contoh di sini. Ini rasanya kamu sudah pernah belajar sebelum ini ya. Kemudian yang pertama kita ada penyakit goiter. Di mana penyakit goiter ini bahagian thyroid, thyroid yang ini kelihatan membengkak. Dia menjadi besar. So goiter ini disebabkan oleh kekurangan iodin. Kekurangan iodin. So untuk mengatasi goiter, biasanya kita perlu mengambil makanan laut. Makanan laut mengandungi iodin yang tinggi. Kemudian penyakit yang kedua, masalah yang kedua yang mungkin boleh timbul adalah scurvy. Scurvy di mana gusi itu berdarah. Kamu boleh nampak di sini kan gusi dia berdarah. Scurvy ini disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Jadi cara mengatasi dia, dapatkan makanan yang mengandungi banyak vitamin C. Contohnya buah-buahan. Terutama sekali buah-buahan citrus. Contohnya limau, lemon. Kemudian selain daripada itu buah-buahan lain, mungkin papaya, jambu batu, termasuklah juga sayur-sayuran. Kemudian di sini kita ada keadaan marasmus. Kalau kamu lihat di sini marasmus dengan kwashiorkor dia hampir sama. Tetapi marasmus ini keadaan yang lebih teruk berbanding kwashiorkor. Kwashiorkor ini dia kekurangan protein.
Okey, dia disebabkan oleh kekurangan protein. Mungkin dia cukup makan, tetapi kekurangan protein dia menyebabkan pertumbuhan itu terbantut dan terdapat water retention. Air dalam badan itu dia tidak dapat dikeluarkan. Jadi kamu lihat di sini salah satu kesan dia punya sendi itu akan bengkak dan juga perut dia pun besar. Okey, tetapi kamu tengok anggota badan lain adalah kurus. So ini kwashiorkor. Nah, marasmus ini keadaan lebih teruk. Marasmus dia boleh membawa maut lah. Di mana marasmus ini biasanya terjadi kepada kanak-kanak, okey, di mana dia kekurangan sumber tenaga, contohnya karbohidrat, dan juga kekurangan nutrien-nutrien yang lain. Okey, so pertumbuhan dia itu sangat dia tidak berlakulah pertumbuhan dia itu. Okey, terencat dia punya pertumbuhan di sini. So ini adalah marasmus. Kemudian kita ada yang ini lagi, penyakit riket. So riket ini dia disebabkan oleh kekurangan vitamin D. So seperti yang kamu tahu, vitamin D ini penting dalam membantu badan kita menyerap kalsium. Okay? Dan kalsium ini pula penting untuk pembentukan tulang yang sihat, tulang dan gigi yang sihat. Jadi kalau kamu lihat di sini, kalau kamu perasan, kanak-kanak ini bahagian kakinya dia bengkok. Kenapa bengkok? Karena tulangnya lembut. Okay? Tulang lembut karena badan dia tidak dapat menyerap kalsium sebab kekurangan vitamin D. Okay? Itu adalah recap. Okay, slide yang seterusnya. Oke, rasanya ini kamu pernah dengar konsep pinggan sihat Malaysia. So ini merupakan salah satu konsep yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Oke, di mana konsep pinggan sihat Malaysia ini dia punya tagline adalah suku-suku separuh. Apa maksud suku-suku separuh itu? Okey, jadi maksudnya kamu bayangkan pinggan kamu itu kamu bahagi kepada 3 bahagian. Okey, bahagi kepada 3 bahagian. Pertama sekali kamu bahagi 2 dulu begini. Kemudian satu bahagian itu kamu cuma bahagi 2 saja begitu. Okey, yang ini kita biarkan separuh. Jadi suku-suku separuh. Jadi suku yang pertama ini kita akan isikan dengan nasi ataupun apa-apa sumber karbohidrat yang lain. Contohnya mie, apa lagi, roti, okay. Apa lagi lain lah? Apa-apalah, ubi, ada ubi di sini kan. Okay. Kemudian suku yang satu lagi ni kita akan isi dengan ikan ataupun sumber protein yang lain. Contohnya ayam, okay, daging. Untuk yang vegetarian, mungkin boleh ganti dengan kekacang. Kemudian bahagian yang separuh ini, okay, bahagian separuh ini kita akan isikan dengan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okay, so ini adalah maksud suku-suku separuh. So bagaimana contoh hidangan yang menggunakan konsep suku-suku separuh ini? Okay, so ini contohnya lah. Jadi kita ada nasi, dia suku sedikit saja. Kemudian di sini dia ada ikan. Nah, kamu gantilah dengan protein yang lain, telur pun boleh ya. Kemudian yang ini adalah sayur dia. So sayur itu adalah separuh daripada pinggannya. Nah, itu maksud suku separuh. Okay. Nah, apakah mesej utama di dalam konsep pinggan sihat Malaysia ini? Okay. Jadi aplikasi dia, yang pertama sekali, kita perlu makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. Okay. Sarapan, makan tengah hari dan juga makan malam. So hidangan sihat maksudnya hidangan yang mengikut pinggan yang sihat tadi, suku-suku separuh. Okay. Makan 1 hingga 2 snack yang sihat di antara waktu makan jika perlu. Maksudnya jika masih lapar,
selepas makan tengah hari, lama lagi makan malam kan, kita rasa lapar, bolehlah makan snack. Tapi snack itu mestilah snack yang sehat. Contohnya buah-buahan. Okay? Ini pun jika perlu sajalah kalau lapar. Kalau tidak perlu, tidak apa. Memadai 3 hidangan yang utama. Kemudian, lebihkan pemakanan makanan berbijirin. Okay, karena ia bagus untuk penghadaman kita. Kurangkan makanan yang bergoreng dan juga bersantan. Kurangkan, bukan tidak boleh, tetapi kena kurangkan. Kemudian makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Okay, kenapa? Karena bila kita masak sendiri di rumah, kita boleh mengawal cara kita memasak dan juga bahan-bahan yang kita campurkan di dalam. Okay. Nah, seterusnya pula nilai kalori makanan. Okay. Untuk nilai kalori makanan, yang pertama sekali kamu kena faham apakah maksud nilai kalori. So, nilai kalori juga dikenali sebagai nilai tenaga yang terkandung di dalam sesuatu makanan. Okey, jadi nilai kalori merujuk kepada jumlah tenaga yang dibebaskan oleh pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkap. Okey, artinya apabila kita bakar 1 gram makanan tersebut, berapakah jumlah tenaga yang akan dibebaskan? Dan untuk unit nilai kalori makanan, unit standardnya adalah joule per kilogram. So, ini dia punya ringkasan. J huruf besar, joule. Kilogram, sini ada -1. Maksudnya, joule ini per kilogram makanan. Okey. Dan di sini, okey, yang ini nilai kalori, biasa kita guna perkataan kalori. So, 1 kalori itu sebenarnya mewakili 4.2 joule. Jadi maksudnya kalau kamu diberikan kandungan nilai kalori bagi sesuatu makanan itu pada unit kalori, kamu kena darabkan dengan 4.2 joule. 1 kilokalori bersamaan dengan 4.200 joule. Kenapa 4.200? Karena kilo. Kilo ini mewakili 1.000. Maksudnya 4.2 kamu akan darabkan dengan 1.000. Ataupun kamu boleh tulis sebagai 4.2, kena tulis juga kilojoule. Okey, jadi ini dia punya penulisan K huruf kecil, J huruf besar, KJ. Okey. Now, nilai kalori dalam makanan, bagaimana dia diukur? Bagaimana kita tahu kandungan tenaga dalam suatu makanan? So, di makmal kita ada, makmal sekolah kita tidak. Maksudnya di makmal-makmal yang mengkaji tentang makanan ini, dia mempunyai satu alat yang dipanggil sebagai calorimeter bomb. Okay, calorimeter bomb. Jadi pengukuran nilai kalori makanan itu akan dibuat di bahagian sini. Kita akan bakar makanan bahagian sini dan rada sini, mesin ini, dia akan membaca berapakah nilai kalori makanan tersebut. Okey. Dan nilai kalori bagi 3 kelas makanan yang utama adalah berbeza-beza. Jadi kita ada 3 kelas makanan di sini, karbohidrat, lemak dan protein sahaja. Kenapa? Karena hanya 3 kelas makanan ini sahaja yang memberikan kita tenaga. Okey. Nah, kalau kita lihat sini, karbohidrat, nilai kalori dia adalah 16.7. Maksudnya, kalau karbohidrat ini kita panaskan sebanyak 1 gram, dia akan menghasilkan 16.7. Okey, kilojoule. Manakala lemak pula dalam kuantiti yang sama boleh menghasilkan 37.6 kilojoule. Okey, untuk 1 gram. Protein sama dengan karbohidrat, 16.7. Jadi kamu boleh lihat di sini,
lemak mengandungi nilai kalori yang paling tinggi sekali. Okey, berbanding karbohidrat dan protein. Okey. Kalau di makmal, ini adalah satu eksperimen untuk menganggarkan nilai kalori dalam sampel makanan. Okey, so ini kamu belajar secara teori dululah. Jadi dalam eksperimen di makmal, ini adalah susunan radasnya, di mana kita akan mendapatkan beberapa sampel makanan. Contoh dia di sini, kita ada kacang tanah, ikan bilis, dan juga roti. Dan setiap sampel makanan itu kita tetapkan pada jisim 1 gram. Okey, so kita akan letakkan sampel makanan itu, kita cucuk dengan jarum, kita letak plastisin sini supaya dia tidak jatuh. Di atas ini kita ada tabung didih yang kita isikan dengan air. So air ini dia punya jisim adalah 10 gram, sama untuk semua ini. Okey, di mana sampel makanan ini merupakan pemboleh ubah yang dimanipulasi, manakala jisim air ini adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Dia mesti sama sepanjang eksperimen. Okey. Kemudian apa yang akan kita buat? Okay, kita akan bakar makanan tersebut. Kita akan bakar pertama sekali sebelum kita bakar, kita ambil dahulu suhu awal air. Suhu awal air kita ambil sebelum kita buat apa-apa. Sudah ambil suhu awal air, baru kita bakar. Kita akan bakar makanan tersebut sampai habis, sampai rentu. Selepas makanan habis dibakar, kamu akan rekod suhu terakhir dia, suhu akhir dia. Okay, artinya suhu yang paling tinggi air ini boleh capai, itu adalah suhu akhir, dengan syarat makanan itu sudah habis dibakar. Okay, jadi kamu ada suhu awal tadi, kamu ada suhu akhir. Sekarang kamu cari perubahan suhu, di mana perubahan suhu kamu boleh dapatkan dengan menolak suhu akhir dengan suhu awal. Okay, suhu akhir tolak suhu awal, kamu dapat perubahan suhu. Okey, dan seterusnya, cara penentuan bagi nilai kalori makanan, kita akan menggunakan formula ini. Okey, di mana nilai kalori makanan bersamaan dengan 4.2. Kenapa 4.2? Sebab kita ingin menggunakan joule. Okey, unit joule lah, masih ingat tadi? 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. Kemudian kita akan darabkan dengan jisim air, yaitu 10 tadi. Kita akan darab dengan perubahan suhu bagi sampel makanan tersebut. Bahagi dengan jisim makanan, yaitu 1, darab dengan 1000. Okey? Okey, seterusnya. Nah, nilai kalori dalam makanan dapat ditentukan melalui kuantiti karbohidrat, protein, dan lemak yang terkandung dalam makanan tersebut. Maksudnya setiap makanan itu dia akan mengandungi nilai kalori yang berbeza bergantung kepada peratusan karbohidrat, protein, dan lemak yang ada dalam makanan tersebut. Jadi contohnya, kalau gula, kamu lihat di sini warna hijau itu adalah karbohidrat. So, gula itu terdiri daripada 100% karbohidrat. Okey. Manakala daging pula, kalau kita lihat di sini, 69% merupakan air. Okey, 18% adalah protein. Dan 13% adalah lemak. Kita ada minyak sawit, yang mana 100% adalah lemak. Kemudian kita ada beras. Beras terdiri daripada 76% karbohidrat. Air 14%, 8% protein, dan 2% lemak. Okey. Jadi ini adalah contoh-contoh nilai kalori yang terdapat di dalam makanan yang berlainan. Jadi kalau kita lihat sini kelas makanan, contohnya nasi, roti putih, gula kasar ini, setiap satunya mempunyai nilai kalori yang berbeza. Okey, berbeza-beza. Begitu juga lemak. Sebab kita kena ingat di sini dia campur-campur macam nasi tadi, dia bukan setakat karbohidrat sebenarnya di dalam. Okey, begitu juga kalau lemak. Kita ada minyak sawit, mentega pun ada perbezaan sedikit. Protein,
Contohnya daging ayam, daging lembu, nilai kalorinya berbeza. Begitu juga pelawas. Pelawas terdiri daripada kubis dan timun. Contohnya di sini masih mengandungi sedikit nilai kalori karena masih mengandungi sedikit karbohidrat dan juga sedikit protein. Oke? Nah, yang ini cikgu ingin bagi kamu satu contoh pengiraan nilai kalori. Okay, yang ini cikgu bagi secara ringkas. Nanti next time cikgu akan bagi latihan dan cikgu akan terangkan lebih lanjut. So, ini adalah jadual yang tadi ya. Jadi katakan yang ini sebenarnya ada dalam buku teks kamu. Dia muka surat 51. Bahagian bijak fikir di sana. Okay, jadi katakan kita ada kelas makanan tadi dia berikan. Okay, jadi sekarang dia berikan 3 contoh sandwich. Sandwich A, sandwich B, dan sandwich C. Kita dapati setiap sandwich ini, dia mengandungi ramuan yang berbeza. Okay, berbeza A, B, dan C. Jadi soalan dia, berapakah jumlah nilai kalori bagi sandwich A, B, dan C? Okay, jadi untuk mencari nilai kalori dia, kamu kena kira satu-satu pecahan dia punya ramuan di dalam itu. Jadi contohnya sandwich A tadi mengandungi roti putih, mentega, daging lembu, dan timun. Kita masukkan ke dalam sini. Oke, kemudian kita tulis dia punya jisim, yaitu roti putih 100 gram, mentega 2 gram ada dia berikan. Ini dia punya jisim. Sekarang kita akan rujuk jadwal. Kita akan darabkan dengan nilai kalori. Di sini nilai kalori dia adalah kilojoule per gram untuk 1 gram. Maksudnya jisim dia ini kita akan darab dengan nilai kalori daripada jadwal. Jadi roti putih tadi untuk 1 gram dia mengandungi 10.60 kilojoule. Jadi kita darabkan saja. 100 gram darab dengan 10.60. Begitu juga mentega. Mentega tadi 31.20. Kita darabkan dengan 2 gram. Oke, kita akan dapat 62.640. Daging lembu 100 gram. Kita darab dengan 13.11. Kita dapat 1.311. Kemudian timun 5 gram. Oke, kita darabkan dengan 0.55, kamu akan dapat 2.75. Oke, so ini adalah sandwich A, kamu sudah dapat di sini, kamu akan jumlahkan keseluruhan ini dan jumlah dia adalah 2436.15 kilojoule. Oke, jadi kita akan ulang dengan sandwich B dan juga sandwich C tadi. Kita ambil dia punya jisim, setiap ramuan dia itu jisim, kita darabkan dengan nilai kalori daripada jadwal. Oke, kemudian kita jumlahkan. Dan sandwich B itu nilai kalori dia adalah 1888.70 kilojoule. Oke, manakala sandwich C selepas kita kira semuanya ramuan dia, keseluruhan dia adalah 1951.10 kilojoule. Oke, so itu cara pengiraan dia. Next time cikgu akan terangkan lebih lanjut supaya kamu boleh buat latihan. Oke, kita pergi kepada yang seterusnya, yaitu apa kesan apabila seseorang individu itu dia tidak mengambil jumlah kalori yang menepati keperluannya yang sepatutnya. Oke. Jadi selain mengamalkan gizi seimbang, jumlah kalori dalam setiap hidangan juga seharusnya menepati keperluan kalori individu untuk mengekalkan kesihatannya. Maksudnya kena cukup, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Oke. Amalan pemakanan yang tidak sihat seperti waktu makan yang tidak sewajarnya dapat menyebabkan masalah-masalah kesihatan. Oke, mungkin ada yang makan waktu tengah malam, kena lagi kita ada banyak restoran 24 jam. Oke, jadi dia boleh mendatangkan pelbagai masalah kesihatan. Jadi yang pertama, yang pertama kita lihat di sini. Masalah kesehatan yang pertama boleh timbul apabila seseorang itu mengambil makanan yang tinggi nilai kalorinya secara berlebihan untuk jangka masa yang panjang.
Okay? Dia boleh menyebabkan keadaan obesiti, iaitu berlebihan berat badan yang melampau. Okay, so obesity. Jadi Malaysia ini dia merupakan negara yang paling tinggi di Asia Tenggara. Dia punya peratus obesity. Okay. So dia mengambil jangka masa yang panjang tau. Bukan sekali kamu makan banyak besok obes sudah, tidak. No. Dia jangka masa yang panjang. Hari-hari kamu makan melebihi keperluan kalori. Dan kesan kepada obesiti ini, dia boleh meningkatkan pelbagai risiko untuk menghidap penyakit seperti diabetes mellitus, kencing manis, arteriosklerosis, okay? Yang mana ini mengganggu kamu punya peredaran darah dan juga tekanan darah tinggi. Okay. Masalah yang kedua, bertentangan dengan obesiti tadi, yaitu anorexia nervosa. Nah, punca penyakit ini, masalah ini, dia disebabkan oleh keengganan seseorang individu untuk makan kerana terlalu risau akan kenaikan berat badan. Jadi kalau kita lihat contoh di sini, kamu tengok dia kurus sudah. Memang kurus tinggal tulang. Tapi bila dia lihat di cermin, dia rasa dia masih gemuk. So, keadaan ini sebenarnya dia disebabkan oleh masalah psikologi, masalah mental. Dia kena jumpa pakar lah. Kita tidak boleh simply paksa dia makan kerana dia melibatkan masalah psikologi, masalah mental. Okay. Dan kesan daripada anorexia ini dia menyebabkan masalah kesihatan yang lain seperti malnutrisi tadi, kekurangan zat, kekurangan kelas-kelas makanan tertentu, dan sekiranya dibiarkan berlanjutan, okay, boleh membawa maut. Nah, seterusnya aterosklerosis. Okay, sejenis penyakit arteriosklerosis juga, di mana ia adalah keadaan berlakunya pembendapan kolesterol pada dinding arteri. Okay, so ini adalah contoh arteri, kita punya saluran darah yang sihat. Okay, sihat. Ini contoh keadaan yang mana kolesterol itu telah mendap pada dinding arteri di sini, kolesterol. Okay, jadi kesan daripada keadaan ini, lumen arteri menjadi sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Lumen ini yang bukaan dia ni. Okay, bila ada mendapan kolesterol di sini, bukaan dia sempit. Okay, jadi tekanan darah itu menjadi tinggi. Macam kalau kamu mau siram bunga, kamu guna hose, kamu tutup sedikit hose itu, bukaan dia itu, kamu dapati air itu akan lebih laju memancut kerana dia punya tekanan menjadi tinggi. So, konsep itu sama di dalam kita punya saluran darah. Okay? Dan ini boleh meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Okay, seterusnya, diabetes mellitus. Ini pun salah satu penyakit yang mana semakin banyak dialami oleh penduduk di Malaysia. Okay? Ataupun nama lain adalah kencing manis. Punca diabetes mellitus mengambil makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula untuk jangka masa panjang. Dia suka makan manis, minum yang manis-manis hari-hari. Okay? Mengambil masa yang jangka masa yang panjang. Dia akan boleh mengalami diabetes mellitus. Dan kesan daripada diabetes ini, pertama sekali dia boleh menjelaskan penglihatan. Okay, dia mengganggu banyak kita punya sistem dalam badan, organ-organ dalam badan. Okay, selain daripada penglihatan, kesihatan ginjal dan juga sistem saraf. Dan luka juga lambat sembuh. So ini salah satu simptom yang boleh dilihatlah kalau diabetes. Bila luka dia lambat sembuh. Okay. Oh, next one, tekanan darah tinggi. Ini kamu sudah belajar waktu tingkatan 4 dahulu. Tekanan darah tinggi ini, salah satu punca dia mengambil makanan yang tinggi kandungan garam untuk jangka masa yang panjang. Okay? Bukanlah sekali kamu makan ikan masin itu terus kena. Tidak. Kamu makan dalam jangka masa yang panjang, hari-hari masin. Jadi kesan dia meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Okay. Jadi tekanan darah tinggi ini, masih ingat kamu guna apa ini? Ada gunakan waktu tingkatan 4 dahulu? Siapa ingat? Okay. Dan memula dengan huruf S. Sphygmomanometer. Masih ingat?
Panjang dia punya nama kan. Okey. Kemudian ini adalah kategori-kategori bagi tekanan darah tinggi. Okey, sudah kamu belajar tahun lalu. Nah, next one sedikit lagi. Kesan makanan segera dan makanan rapuh. Okay, fast food. Fast food, makanan rapuh ini makanan apa nih? Jajan kalau orang panggil kan. Makanan rapuh. Okay. Junk food kalau English panggil. Jadi kesan terlalu makan makanan seperti begini, pertama sekali, kebiasaannya makanan junk food ini, makanan rapuh, dia mengandungi gula yang berlebihan. So, pengambilan gula yang berlebihan boleh menyebabkan obesiti, boleh menyebabkan kerosakan gigi, dan meningkatkan risiko menghidap diabetes mellitus, kencing manis itu pada usia yang muda. Okey. Kemudian pengambilan kafein dalam minuman bergas, cola. Okey. Dia ada mengandungi kafein. So, salah satu kesan dia, sukar untuk tidur. Dia boleh mengganggu kamu punya emosi, kerisauan, dan boleh menyebabkan ketagihan. Ada orang pernah ketagihan cola. Hari-hari mesti minum cola. Okey. Kadang-kala makanan junk food ini, makanan rapuh semua ini, dia mengandungi pewarna dan juga pemanis tiruan. Keropok semuanya ada mengandungi pewarna. So, salah satu kesan tiruan-tiruan ini semua, dia boleh menyebabkan kanser. Okay. Selain daripada itu, boleh menyebabkan kemandulan, boleh menyebabkan diabetes mellitus, dan juga boleh merosakkan organ dalaman, contohnya hati dan juga ginjal. Okey, kemudian selain daripada itu garam berlebihan. Makanan segera, Maggi semua tu mengandungi garam yang berlebihan. So, garam berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi, boleh menyebabkan penyakit jantung dan juga kerosakan ginjal. Okey, ditambah lagi biasanya makanan segera dan makanan rapuh ini dia tiada kandungan yang berkhasiat. Okey. Tiada apa-apa. Kamu kenyang makan tapi tiada apa-apa yang berkhasiat di dalam. So, kadang-kadang keadaan ini boleh menyebabkan malnutrisi, terutamanya pada peringkat kanak-kanak ataupun peringkat remaja yang masih membesar. Kamu makan Maggi, kamu kenyang sudah, kamu makan keropok, kamu kenyang sudah, kamu tidak makan benda lain sudah, boleh menyebabkan malnutrisi ya. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Jadi cikgu mahu kamu sambung dengan tugasan sains dalam buku teks kamu muka surat 56. Okey, praktis formatif 2.1. Jadi seperti biasa, cikgu mahu kamu tulis di dalam buku sains selepas selesaikan hari ini. Okey, mengikut jadual waktu kamu tu, kemudian gambar hantar kepada cikgu melalui Telegram. Tolong hantar melalui Telegram, bukan WhatsApp. Telegram dia tidak memakan ruang yang besar. Okey, jadi sedikit saja. 1A, dia tentang konsep pinggan sihat Malaysia. Okey, kamu terangkan apa konsep tersebut, apa yang dia ajar. Kemudian, apa kepentingan konsep itu? Nah, nombor 2, apakah yang dimaksudkan dengan nilai kalori? Okey, namakan alat. Okay, apa alat radas itu yang digunakan untuk mengukur nilai kalori dalam makanan? Kemudian tulis formula pengiraan nilai kalori dalam sampel makanan yang diukur. Okay, ada tadi kan cikgu bagi? Alright, jadi kamu boleh ulang semula video. Kalau tidak ada dalam buku teks kamu juga. Okay, nombor 3, berikan satu kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak cukup, satu saja. Dan satu kesan pengambilan jumlah kalori yang berlebihan. Jumlah kalori ya, bukan kelas makanan yang kurang. Jangan bagi kwashiorkor lah, Scoville lah, itu malnutrisi. Okay, itu adalah kekurangan kelas makanan. Yang ini jumlah kalori tidak cukup. Kemudian yang keempat, yang ini cikgu mau kamu berfikir sedikit.
terangkan bagaimana pengambilan jumlah kalori seseorang individu dipengaruhi oleh restoran yang beroperasi sepanjang masa. Oke, yang 24 jam itu kedai mamak. Kemudian, yang kedua, bagaimana jumlah kalori seseorang individu dipengaruhi oleh restoran makanan segera. McD, apalagi Pizza Hut, KFC, apa kesan dia kepada pengambilan jumlah kalori. Oke, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa buat tugasan. Take care, stay safe semua. Thank you.